Hai dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Hari ini kita pergi ke bahagian yang keempat, bab 7 sukatan serakan data terkumpul. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar menghitung julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Pada tingkatan 4, murid-murid sudah belajar bab 8 data tak terkumpul. Okey, sekarang cikgu dah imbas kembali apa itu julat dan apa itu julat antara kuartil di dalam tajuk data tak terkumpul. Okey, sekarang rumus julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, contoh. Diberi set data 3445568, tentukan julat bagi set data ini. Okey, cikgu tulis semula nombor ini di bawah. Kemudian cikgu cari cerapan terbesar. Cerapan terbesar di sini adalah 8 dan cerapan terkecil di sini adalah 3. Untuk mencari julat 8 itu tolak dengan 3. Ikut rumus cerapan terbesar tolak cerapan terkecil, tekan kalkulator, dapatlah 5. Untuk julat antara kuartil, rumus dia ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kita guna contoh yang sama. Okey, sekarang cikgu susun nombor ini mengikut tertib menaik. Okey, di sini nombor ini sudah disusun mengikut tertib menaik. Sekiranya nombor ini belum lagi disusun mengikut tertib menaik, maka murid perlu susun terlebih dahulu. Okey, sekarang kita tentukan julat antara kuartil, iaitu kita nak cari kuartil ketiga, kuartil pertama dan median. Median itu benda yang di tengah-tengah. Okey, sekarang mana yang ada di tengah, nombor yang di tengah-tengah? Okey, di sini adalah 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, maksudnya 5. Ini adalah nombor yang di tengah-tengah. Ini kita panggil median kelas. Okey, sekarang kita nak cari kuartil ketiga. Okey, kamu nampak tak bahagian yang di depan? Bahagian nombor yang di depan median dan bahagian nombor yang di belakang selepas median. Okey, selepas median ini kita panggil dia kuartil ketiga. Tentukan kuartil ketiga. Yang ini kita nak tentukan kuartil pertama. Okey, sekarang kita lihat mana satu tengah-tengah di sini kelas. Nombor apa di tengah-tengah? Nombor 6. Jadi nombor 6 inilah kuartil ketiga. Q ini adalah untuk kuartil ketiga. Okey, yang ini apa nombor di tengah-tengah? 4. Jadi 4 ini adalah kuartil pertama. Untuk mencari julat antara kuartil, ikut rumus ini nilai kuartil ketiga 6 tolak dengan kuartil pertama 4, jawapan dia adalah 2. Baiklah kelas, sekarang bagaimana pula kita mencari julat data terkumpul? Okey, yang tadi cikgu sudah terangkan mencari julat dan julat antara kuartil bagi data tak terkumpul. Itu adalah cara ataupun itu adalah topik yang kamu sudah belajar di tingkatan 4. Jadi untuk di tingkatan 5 ini kita nak mencari julat data tak terkumpul. Data terkumpul. Okey, sekarang cikgu nak kamu fokus. Rumus julat bagi data terkumpul ialah titik tengah selang kelas tertinggi tolak titik tengah selang kelas terendah. Okey, sekarang tengok contoh jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey. Tengok maklumat ini. Sekarang kita kena tentukan selang kelas tertinggi dan selang kelas terendah. Jadi selang kelas terendah adalah berada di atas. Kamu nampak tak nombor ini lebih kecil? Maksudnya ini terendah. Maka yang ini adalah kelas tertinggi. Nampak tak di sini? Atas ini walaupun dia berada di atas, dia tetap terendah kerana nilai dia kecil 100 hingga 149. Ini nilai dia besar. Jadi itulah dia kata kelas tertinggi. Okey, kita tengok julat. Dia nak titik tengah selang kelas tertinggi. Tolak dengan titik tengah
Selang kelas terendah. Jadi kita kena cari titik tengah ini dahulu kelas. Jadi macam mana rumus titik tengah? 100 tambah 149 kemudian bahagi 2. Okey, cikgu nak tunjuk cara menggunakan kalkulator. Tekan titik tengah sebab ada segelintir murid masih tidak tahu tekan kalkulator. Okey, cikgu tunjukkan terlebih dahulu kalkulator cikgu. Okey, sekarang tengok 100 tambah 149, 100 tambah 149. Tekan dulu sama dengan, bukan terus bahagi 2. Tekan sama dengan, kemudian bahagi 2. Jawapan ialah 124.5. Nampak? Kalau kamu tekan sekaligus, okey. Kalau kamu tekan sekaligus seperti ini, memang jawapan dia salah kelas. 100 tambah 149 terus bahagi 2. Jawapan dia akan lari daripada jawapan yang sebenar. Sebab itu cikgu suruh kamu, kalau kamu tambah, tekan dulu sama dengan. Okey, sekarang kita cari titik tengah kelas tertinggi sama macam tadi. 350 tambah 399 bagi 2 dapatlah jawapan 374.5. Jadi untuk mencari julat, guna rumus yang ini. Ya, sama sahaja. Masuklah nilai tertinggi. Nilai tertinggi, titik tengah tertinggi 3745 tolak 124.5. Tekan kalkulator dapatlah jawapan julat 250. Senang kan? Okey kelas, sekarang kita pergi ke julat antara kuartil bagi data terkumpul. Okey, ini adalah rumus julat antara kuartil sama macam data tak terkumpul, iaitu nilai kuartil ketiga tolak nilai kuartil pertama. Yang bezanya untuk data terkumpul, murid-murid perlu membina graf OGIF daripada data ataupun jadual kekerapan yang diberikan. Okey, anggaplah cikgu sudah lukis graf ini, graf OGIF ini. Okey, sekarang kita kena cari dahulu kuartil ketiga dan kuartil pertama. Okey, sekarang kita cari dahulu kuartil pertama. Rumus kuartil pertama ialah 1/4 darab jumlah kekerapan longgokan. Okey, kalau kita lihat di sini, jumlah kekerapan longgokan, kita kena tengok titik plot paling atas. Tengok, yang paling tinggi ialah 60. Maksudnya jumlah kekerapan longgokan paling tinggi ialah 60. Jadi 1/4 darab 60 sama dengan 15. Okey, ini bukan jawapan kuartil pertama. Kamu daripada nilai 15 ini, kamu kena carilah 15 di dalam graf. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ambil pembaris, buat garis putus-putus sehingga menyentuh OGIF. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia mesti menyentuh OGIF. Lepas dia menyentuh OGIF, turun ke bawah, kamu akan dapat jawapan 199.5. Jadi itulah kuartil pertama. Sekarang kita nak cari kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga, ini bukan kuartil pertama. Ini kuartil ketiga, ini kuartil ketiga. Rumus dia adalah 3/4 darab 60. Kenapa 60? Kerana jumlah kekerapan longgokan terbesar ialah 60. Jadi tekan kalkulator dapatlah 45. Yang ini bukan kuartil ketiga. Kamu kena cari pada graf nombor 45. Ambil pembaris, buat garis putus-putus sehingga menyentuh graf, turun bawah. Kamu baca nilai nanti, barulah kamu dapat 284.5. Ini adalah kuartil ketiga. So, untuk mencari julat antara kuartil, masuklah nilai ini ke dalam rumus. Okey, 284.5 tolak 199.5. Jadi, julat antara kuartil adalah 85. Okey, cikgu nanti akan postkan cara membaca satu petak kecil, satu petak kecil lah. Nanti cikgu akan post sendiri di dalam WhatsApp group kita bagaimana cara untuk membaca petak kecil ini. Okey kelas, sekarang kita belajar menghitung variance dan sisihan PY. Ini adalah rumus variance dan ini adalah simbol bagi variance. Okey, ini adalah sisihan PY, ini adalah simbol bagi sisihan PY. Mereka berdua adalah sama kelas, cuma ini ada punca kuasa 2 dan ini tidak ada punca kuasa 2 tapi dia ada kuasa 2 di sini. Dan ini adalah rumus min.
Jadi, murid-murid tidak perlu hafal rumus ini kerana rumus ini akan diberi waktu ujian nanti. Okey, X. X itu apa? X ini. X. X ini adalah titik tengah bagi selang kelas. F. F itu adalah kekerapan dan X ada tanda di atas ini. Itu adalah min data. Ini adalah min. Okey. Kita terus pergi ke contoh kelas. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan PY bagi data itu. Langkah pertama, kamu kena bina jadual. Okey, langkah pertama, bina jadual. Okey, jadual ini ada isi padu air, nampak ini. Kekerapan, bilangan keluarga. Bilangan ini adalah kekerapan. Titik tengah, Fx. X kuasa 2, Fx kuasa 2. Ingat, X ini titik tengah. F ini kekerapan. Ini titik tengah. Maksudnya kekerapan darab titik tengah. Ini titik tengah kuasa 2. Ini titik kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Kenapa cikgu buat jadual seperti ini? Kerana di dalam variance, sisihan PY dan min ini ada perkara ini. Nampak? Ada benda ini. Okey, ini perlu hafal. Tapak dia Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2. Okey. Okey. Cikgu letak semua selang kelas. Cikgu turunkan ke bawah. Okey. Kekerapan cikgu juga turun. Okey, macam mana mencari titik tengah? 150 tambah 159 bahagi 2 dapatlah jawapan. Begitu juga semua. Tekan kalkulator terus dapat titik tengah. Okey. Fx. Apa maksud Fx? Maksudnya kekerapan darab titik tengah. Kekerapan darab titik tengah. Maksudnya 8 darab 154.5 dapatlah jawapan. Okey, cikgu tunjukkan jawapan. Cara. Okey. Okey, 8 darab 154.5. Maksudnya ini Fx. 8 darab 154.5 tekan kalkulator, jawapannya 1236 dan seterusnya kamu tekan kalkulator sendiri. Ini darab ini darab ini dapat jawapan ini darab ini dapat jawapan ini. Okey, X kuasa 2 pula ialah titik tengah dikuasa 2 kan. Okey, cikgu tunjukkan kalkulator. Okey. X kuasa 2. X 154.5 kuasa 2. Tekan kalkulator. Dapatlah jawapan ini. Okey, dapatlah jawapan ini. Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi. Screen switch program. Pergi kalkulator. Okey, nampak tak? 238 ni. 23870.25. Begitu juga ayat ini. X kuasa 2 kan maksudnya titik tengah kuasa 2. 164.5 tekan kuasa 2. Dapatlah jawapan ini. Masukkan semua ini. Ini bukan titik, ini koma. Ini sebenarnya koma. Ini maksudnya koma ini maksudnya ribu. 27,060. Ini 30,450. Itu macam tu kita baca. Okey. Fx kuasa 2 ini apa pula? Maksudnya kekerapan darab dengan ini. F darab titik tengah kuasa 2. Tekan kalkulator. Okey, cikgu tunjukkan. Okey. Cikgu tunjukkan di sini. Di sini F. F kan? Okey. F darab X kuasa 2 dapatlah jawapan ini nanti. 8 darab 23,870.25 kuasa 2. Dia nak kuasa 2 kan? Tidak perlu kuasa 2 kerana ini memang jawapan sudah kuasa 2 tadi. Okey, F darab nilai ini. Dapatlah jawapan ini 190,962.
Okey, kita buat contoh yang kedua. 12 darab, 12 F darab Fx kuasa 2. 27 sifar 6 sifar perpuluhan 25. Nampak tak jawapan ini? Jadi, kamu hitung sampai habis. Kemudian, kamu kena hitung F. Nilai F, dia nak jumlah. Ini maksudnya jumlah F. Hitunglah jumlah F. 8 tambah semua-semua ini dapatlah 95. Ini maksudnya jumlah F. Okey, kemudian dia nak Fx kan? Dia tak nak ini, dia nak Fx. Jumlah Fx kamu tambah ini dapatlah jawapan ini, dan jumlah Fx kuasa 2 tambah dapatlah jawapan ini. Okey, menggunakan data yang kita sudah isi ini, sekarang kita kena cari sisihan piawai dan variance. Sebelum mencari sisihan piawai dan variance, kamu kenalah cari dahulu mean. Ini adalah rumus mean. Jadi Fx, nilai Fx kamu ambil sini, 174,175 bahagi dengan 95. Okey, cikgu tunjukkan skrin. Calculator. Okey. Fx, mana Fx cikgu? Okey, Fx ini 174,175 bahagi dengan bahagi dengan 95. Jadi ini adalah jawapan bagi jawapan bagi means. Kalau boleh, kamu tulis semua nombor ini. 183.3.42105. Tulis semua dahulu. Baru kamu bundarkan dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu tulis. Okey, ini cikgu sudah bundarkan. Sebelum ini kamu kena tulis yang panjang-panjang itu terlebih dahulu. Jelas? Okey. Barulah selepas cari mean, barulah kamu menggunakan sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ini masukkan Fx kuasa 2 yang panjang ini masuk ke sini per 95 tolak min kuasa 2. Min kuasa 2 jangan kira yang ini. Ini yang cikgu tuliskan. Tapi kamu guna yang min yang panjang nilai itu kuasa 2. Kalau kamu guna min sudah dibundarkan ini, jawapan sisihan piawai nanti lain. Kamu kena guna yang panjang-panjang, nilai yang panjang itu, yang belum dibundarkan. Okey, sisihan piawai selepas kamu tekan calculator dapatlah 15.14. Ingat min tu kamu guna yang panjang-panjang, nilai itu masuk sini, bukan yang singkat ini. Okey, untuk mencari variance pun sama juga, masukkan dalam rumus. Ingat variance ini senang sahaja kelas. Ataupun kalau kamu tidak mau guna cara cikgu ini, kamu Fx kuasa 2, nilai ini tulis ke sini. F95 tolak. Ini kamu tekan ke calculator, tekan min yang nilai di panjang tadi tu. Yang panjang tu kuasa 2 dapatlah variance. 15.14 di kuasa 2 kan. Dapatlah jawapan 229.19. Ini yang asal. Ini yang betul, tidak ikut ke calculator. Kalau kamu sudah bundarkan, jawapan dia memang lain. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan ajar cara menggunakan calculator untuk menghitung F, menghitung jumlah Fx, menghitung jumlah Fx kuasa 2. Dan cikgu ingatkan kembali, F ini adalah kekerapan. Simbol ini adalah jumlah kekerapan maksudnya. Inilah jumlah kekerapan darab titik tengah dan jumlah kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Okey, sekarang cikgu ajar menggunakan calculator untuk kamu semak jawapan kamu. Okey, sekarang langkah yang pertama, onkan terlebih dahulu calculator. Kemudian tekan mod 2 kali sampai kamu jumpa perkataan SD. Lepas tu tekan 1. Sekarang fokus titik tengah dan kekerapan sahaja kelas. Yang lain jangan lihat dahulu. Fokus titik tengah dan kekerapan. Okey, sekarang kita masukkan titik tengah yang pertama. 154.5. Okey, lepas key in, tekan shift, tekan
button koma. Okey, kamu akan nampak paparan seperti di atas ini. Okey, kemudian selepas kamu tekan titik tengah yang pertama, tekan kekerapan yang pertama iaitu 8. Lepas tu tekan M+. Nampak? Okey, lepas tu masukkan titik tengah yang kedua, 164.5, tekan shift, tekan koma, tekan 12. Okey, kemudian tekan M+. Okey, tekan titik tengah yang ketiga, 174.5, tekan shift, tekan koma, tekan kekerapan 15, tekan M+. Okey, lepas tu tekan 184.5, tekan shift, tekan koma, kemudian tekan 24. Ulang langkah sama, tekan M+. Ulang semua langkah yang sama. Langkah ini sama saja. Lepas tu selang kelas yang seterusnya, 194.5, tekan shift, tekan koma, tekan kekerapan 20, tekan M+. Kemudian yang terakhir, selang kelas yang terakhir 2 sifar 4.5, tekan shift, tekan koma, lepas tu tekan 16. Okey, lepas tu tekan M+. Okey, N itu maksudnya jumlah kekerapan. Selepas kamu dapat jumlah kekerapan ini, tekan AC. Nampak? Tekan AC, terus tekan shift. Tekan 1. Kamu akan nampak paparan seperti ini. N ini adalah kekerapan F. X ini adalah untuk Fx. X kuasa 2 ini adalah untuk Fx kuasa 2. Okey, untuk mencari ini tadi cikgu sudah tunjukkan 95. Okey, lepas tu Fx. Fx ini betul? Okey, sekarang tekan nombor 2. Tekan sama dengan. Nampak tak jawapan dia sama? Nampak tak jawapan dia sama? Tekan saja. Okey, kemudian pergi ke untuk mencari ini, tekan AC, tekan shift, tekan 1. Okey, sekarang kita X kuasa 2 kan? Tekan 1. Tekan sama dengan. Nampak tak jawapan sama kelas? Jawapan sama. Ingat ini bukan perpuluhan, ini koma. Maksudnya ini sudah 3 juta ini. 3.215.133.75. Jadi kamu ikut sahaja tulis di sini. Perpuluhan, tulis perpuluhan. Koma ini tidak perlu tulis seperti yang cikgu buat ini. Okey, kemudian tekan AC. Tekan shift. Okey, tekan shift, tekan 1 tadi kan? Okey, nombor 3 ini 3. Kemudian tekan 3. 95. Okey, untuk menghitung min. Min, tengok min, tekan AC, tekan shift, tekan 2. Tadi tekan 1. Ini adalah min. Okey, min, kalau kamu hitung min nanti, kamu tekan 1. Dapatlah nilai min dia nanti. 183.342153. Tulis semua. Ini min, untuk hitung min. Okey, tapi nanti kamu ikut rumuslah. Fx 17417.5 bahagi dengan Fx 65, dapatlah jawapan ini. Okey, lepas tu tekan AC lagi. Tekan shift, tekan 2. Okey, kemudian ini tadi untuk min. Sekarang kita tekan 2. Apa itu 2? 2 itu ialah variance. Variance. Kalau kita lihat buku teks, okey, di sini buku teks dia variance dia ialah bukan variance, itu adalah sisihan piawai. Sorry, simbol ini adalah untuk sisihan piawai. Okey, cikgu bagi zoom lagi. Okey, nampak? 15.138876.3. Kenapa ini? Kenapa dia 14? Kenapa dia 15.14? Kerana 8 ini dia sudah tambah ke 3 ini. 1 dia 15.14. Okey. Variance ini adalah ini adalah sisihan piawai. Macam mana nak cari variance? Tekan sama dengan answer
answer ini, kamu tekan kuasa 2. Dapatlah variance. Jadi, itulah cara menggunakan calculator. Ataupun kamu nak pergi lagi ke AC tadi. AC, pergi ke shift, pergi 1. Ini adalah fx kuasa 2. Tekan AC lagi, kamu tekan shift, tekan 2. Ini adalah min, ini adalah sisihan y. Untuk mencari varian, kuasa 2 kan sahaja yang ini tadi. So, harap membantu.